Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Muzaffar, Guru Akademik di Mahat Tabiah Haraki An-Nur, Kuala Ketil, Kedah, Malaysia. Okey, baik, video pada kali ini adalah untuk subjek Matematik tingkatan 3 KSSM. Okey, di mana kita akan buat sedikit sesi ulang kaji terancang untuk Matematik tingkatan 3 KSSM ni sempena ujian pertengahan tahun. Yang bakal dijalankan pada tarikh 22 Ogos 2021 bersamaan dengan hari Ahad. Masa ujian 8 pagi hingga 10 pagi. Bab yang akan diuji ialah seperti berikut. Bab 3, Matematik pengguna, simpanan dan pelaburan, kredit dan hutang. Bab yang keempat, lukisan berskala. Bab yang kelima, nisbah trigonometri. Dan bab yang keenam, sudut dan tangent bagi bulatan. Ujian akan dilaksanakan menggunakan Google Form di mana para pelajar akan menjawab menerusi link Google Form yang diberikan pada hari ujian tersebut. Okey. Jika tiada apa-apa masalah, kita teruskan saja dengan Google Form, dan jika ada masalah yang dihadapi oleh para pelajar, cikgu dah sediakan soalan secara manual lah. Okey, baik. Baik, untuk hari ini cikgu nak sentuh sikit berkaitan dengan bentuk-bentuk soalan, contoh-contoh soalan objektif yang kata berkaitan dengan bab-bab yang akan diuji pada ujian pertengahan tahun pada kali ini. Jadi kita terus pergi kepada bentuk-bentuk ataupun contoh-contoh soalan dan kita bincangkan jawapannya. Okey, baik, kita pergi kepada soalan yang pertama. Apakah jenis simpanan yang memberikan kemudahan overdraft? Okey, overdraft ni kemudahan yang dinikmati oleh pemegang akaun. Akaun mana? Itu pun dah menjawab pada soalan ni. Pemegang akaun simpanan semasa. Okey. Di mana kemudahan ni dimiliki oleh pemegang akaun simpanan semasa untuk pengeluaran wang melebihi baki simpanan tetapi dikenakan dengan cas faedah. Jadi jawablah soalan tu nombor 1 daripada C. Okey, baik. Pergi pada soalan nombor 2. Encik Tan merupakan pemilik sebuah kilang. Dia membuat pembayaran kepada pembekalnya dengan menggunakan cek. Apakah jenis simpanan yang paling sesuai untuk Encik Tan? Okey. Jadi akaun mana yang sesuai? Jadi kalau kita tengok kat sini, Encik Tan ni merupakan kata pemilik akaun, kata dia ada akaun untuk syarikat dia lah, kilang dia. Jadi yang sesuai menggunakan cek ni, kata pemegang akaun semasa. Okay, untuk perniagaan, untuk syarikat dan sebagainya, sebaiknya guna akaun semasa sesuai lah. Okey, baik. Kita pergi kepada soalan yang ketiga, antara berikut yang manakah merupakan pulangan bagi amanah saham. Jadi ada 3 pulangan untuk amanah saham. Yang pertama, share bonus. Okey. Share bonus ini merupakan share tambahan yang diberikan secara percuma kepada pemegang saham yang sedia ada. Yang kedua, dividen. Dividen diterima pada akhir tahun kewangan dan dihitung berdasarkan wang yang dilaporkan. Manakala yang ketiga adalah keuntungan modal. Peningkatan harga saham semasa saham dijual. Jadi jawapan dia 1, 2 dan 4. Jadi jawapan dia C lah. Okey, seterusnya soalan yang keempat. Antara berikut yang manakah merupakan kelemahan penggunaan kad kredit? Okey, baik. Nombor 1, mudah untuk pembelian atas talian. Ini kelebihan. Okey, jadi 1 dah salah. Jadi pilihan jawapan A dengan B itu dah salah. Nombor 2, boleh dikenakan faedah dan cas-cas. Ini kelemahan, betul. Jadi jawapan dia antara C dengan D lah. Nombor 3, memberi tempoh bayar balik tanpa faedah. Ini kelebihan, bukan kelemahan. Jadi nombor 3 tu salah. Jadi jawapan dia 2 dan 4. Okey, 2, 4 tu mudah berbelanja melebihi kemampuan. Itu kelemahan lah. Okey, jawapan dia D lah. Okey. Terus kepada soalan yang kelima. Keupayaan menukar suatu simpanan dan pelaburan atau aset menjadi wang tunai ialah, ini maksud kecairan. Kecairan. Baik. Seterusnya, antara berikut yang manakah mempunyai tahap risiko yang tinggi, tahap pulangan
yang tinggi dan tahap kecairan yang sederhana. Jadi untuk pilihan jawapan ni kita buat perbandingan. Okey, pertama, tahap risiko. Okey, baik. Untuk saham, tahap risiko dia tinggi. Okey. Tahap pulangan dia tinggi. Manakala tahap kecairan dia sederhana. Jadi sebenarnya jawapannya yang dah dapat kali ini saham. Bagaimana dengan amanah saham? Amanah saham dia tahap risiko dia rendah. Tahap pulangan dia sederhana. Manakala tahap kecairan dia tinggi. Amanah saham tinggi tahap kecairan dia. Untuk hartanah pula, tahap risiko dia rendah. Tahap pulangan dia tinggi. Tahap kecairan dia rendah. Simpanan tetap pula, okey, bebas risiko. Okey, kita panggil bebas risiko. Okey, dia punya tahap pulangan rendah, tahap kecairan tinggi, di mana boleh keluarkan pada bila-bila masa lah. Okey, baik. Ataupun mengikut tempoh matang lah. Okey, simpanan tetap. Okey, jadi jawapan A lah, saham. Okey, seterusnya masuk kepada soalan yang ketujuh. Okey, Encik Wee membayar ansuran bulanan sebanyak RM1,145 untuk pinjaman keretanya. Jadi ini bab berkaitan dengan pinjaman ni berkaitan dengan hutang lah, hutang menyelesaikan masalah yang melibatkan pinjaman. Baik. Encik Wee membayar ansuran bulanan sebanyak RM1,145 untuk pinjaman keretanya. Bank mengenakan kadar faedah 2.9% setahun untuk tempoh selama 5 tahun. Hitung jumlah pinjaman keretanya. Okay, jumlah pinjaman tu prinsipal lah, prinsipal yang dipinjam tu berapa. Okay, kata rumus yang kita gunakan macam ni. Okay, yang kita telah pelajari, A sama dengan P tambah P RT. A tu kata jumlah yang yang dibayar. Okay, yang dibayar semualah selama 5 tahun tu berapa jumlah yang dibayar. P tu maksudnya berapa pinjaman dia sebenarnya. Okay, prinsipal dia, pinjaman dia berapa. Baik. Jadi nak dapat rumus dia akan jadi macam ni. Kita ringkaskan sikit lagi rumus dia. Jadi P letak dekat luar, kita faktorkan macam tu kan. Okay. Jadi dalam ni tinggal 1 tambah RT. Okay. Jadi nak dapatkan kata berapa pinjaman dia sebenarnya, A bahagi dengan 1 dalam kurungan 1 tambah RT. Okay. R tu adalah kadar faedah. Okay. 2.9%. T tu 5 tahun lah dalam tempoh tahun. Okay. Jadi kita kira A ni sebulan RM RM1,145 sebulan. Kena darab dengan 12 bulan. Okey, kena darab dengan 5 tahun. Okey. Bahagi dengan dalam kurungan 1 tambah 2.9% tu tukar kepada perpuluhan. 2.9 bahagi 100. Okey, 0.025.
29 darab dengan 5 lah. T itu 5. Okey. Baik, kita dapatlah jumlah pinjaman ataupun prinsipal dia tu lah. Okey, 1145 darab dengan 12 darab dengan 5 bahagi dengan 1 tambah 0.029 darab dengan 5. Okey, jadi dapat dia punya jawapan tu RM RM60,000. Okey, jawapan dia B lah. Okey, selesai untuk soalan 7. Kita pergi kepada soalan yang ke-8. Okey, masih lagi bab yang sama. Okey. Encik Hilmi melabur dalam syarikat bakti sebanyak 6,000 unit saham bernilai RM1.50 seunit. Syarikat itu kemudian mengisytiharkan dividen sebanyak 4% selepas menerima dividen. Selepas menerima sebanyak 4%. Okey, selepas menerima dividen itu, Encik Hilmi menjual semua saham yang dimiliki dengan harga RM1.80 seunit. Itu nilai pulangan pelaburan bagi Encik Hilmi. Okey, baik. Pertama sekali, okey, berkaitan dengan yang ni. Okey, pertama sekali kita panggil modal awal lah. Kita kira modal awal. Yang mula-mula dia beli tu berapa modal awal? Okey. Berapa unit saham dia? 6,000 unit. Darab dengan harga seunit. Okey, RM1.50 seunit. Jadi kita kira dulu 6,000 unit yang dibeli tu darab dengan RM1.50 seunit. Jadi modal awal dekat sini RM9,000. Okey. Seterusnya, pulangan yang dia dapat adalah dividen 4%. Okey, kita kira dulu dividen. Dividen 4%, 4/100. Daripada berapa? Daripada modal awal dia lah. Daripada modal awal tu RM9,000. Okey, jadi kita dapat dia punya dividen 4/100 darab 9,000. Okey, dividen dia dapat RM360. Okey. Selepas menerima dividen itu, Cik Hilmi menjual semua saham yang dimilikinya dengan harga RM1.80 seunit. Jadi pertama sekali, berapa peningkatan harga saham tu? Yang dijual tu berapa peningkatan harga setiap unit saham? Peningkatan harga saham. Okey. Dijual dengan harga RM
RM1.80. Tolak dengan harga asal dia seunit saham tu RM1.50. Jadi RM1.80, tolak RM1.50. Jadi peningkatan harga saham tu adalah sebanyak RM0.30 ataupun 30 sen. Okey. Jadi keuntungan modal yang kita boleh kira kat sini, keuntungan modal. Okey, dijual semua. Maksudnya keuntungan satu unit tu RM0.30, 30 sen satu unit. Okey, darab dengan bukan darab dengan darab dengan berapa unit. Okey, semua unit tu 6,000 unit dia jual semua. Okey. 0.30 darab 6,000. Okey. RM 1,800. RM1,800. Okey, keuntungan modal. Okey, lepas tu nilai pulangan pelaburan. Okey, baik, cara kita kira nilai pulangan pelaburan. Jadi nilai pulangan tu dalam bentuk mula-mula jumlah lah. Okey, nilai pulangan pelaburan kita boleh kira tu lah. Jumlah pulangan dia berapa tadi? Dividen tambah keuntungan modal. Jadi kita kena tambah macam ni. RM360 ni dividen. Tambah dengan keuntungan modal tadi RM1,800. Per dengan modal awal dia tadi. Modal awal dia tadi RM9,000. Nak tahu nilai pulangan pelaburan, darab dengan 100%. Berapa peratus kita nak dapatkan kat situ. Okey. Jadi 360 tambah 1,800 dapat 2,160 bahagi 9,000 darab dengan 100 dapatlah 24%. Okey. Selesai, jadi dapatlah jawapan dia C. Okey. Dia agak panjang sikit tapi bila kita faham maklumat apa yang diberikan dan apa yang kita nak kira, kita akan faham dengan pantahlah kita boleh kira tu. Okey, selesai untuk soalan yang ke-8. Baik, kita pergi kepada soalan yang ke-9. Okey, ini contoh soalan bab yang ke-4, lukisan berskala. Okey, rajah di bawah dilukis pada segi 4 sama. Okey. R, A, B, C, D ni antara rajah bertanda A, B, C dan D yang manakah lukisan berskala bagi rajah bertanda R mengikut skala 1:1/2. Apa maksud dia 1:1/2 tu? Okey. Maksudnya kat sini kalau nisbah 1:1/2. Okey. Konsep asal dia nisbah ni dia apa? 1/n. Dia macam ni, skala ni. Kita kena faham skala sama dengan ukuran lukisan berskala
bahagi dengan ukuran objek. Ukuran objek. Okey. Sama dengan 1/n. 1/n. Okey. Jadi kat sini, yang ni 1, yang ni n. 1/2 tu n. Jadi kita tengok kat sini, lukisan berskala 1, n tu 1/2. Jadi ukuran objek ni adalah separuh daripada lukisan berskala. Okey, sekarang ni R ni dia punya objek. Lukisan berskala dia. Jadi kat sini kita tengok, kata kalau lukisan berskala tu 1, ukuran objek tu 1/2, jadi maksudnya ukuran lukisan berskala tu 2 kali ganda lah, 2 kali ganda daripada ukuran objek. Okey, menggunakan rumus yang ni tadi. Okey. Jadi lukisan berskala, lukisan berskala kan, per dengan lukisan objek LO. Okey, sama dengan 1/n. N tu 1/2 kan. Okey. Jadi kat sini kita dapat hubungan dia. Okey. 1/2 LB itu lukisan berskala sama dengan lukisan objek. Okey, LB pula lukisan berskala. Okey, 2 ni pindah belah kanan kan, jadi 2 LO. Kat situ hubungan dia. Jadi lukisan berskala adalah 2 kali lukisan objek. 2 kali panjang. Jadi objek dia R. Jadi 2 kali panjang R ni yang mana? Sama ada ACD. Okey, cuba tengok ACD betul ya. Okey. Dia punya ni 3, ni 3, 6, 6, 6. Okey, kat sini 2, 4. Kalau A ni 5 kan. 5 A salah. Dan ni 6 salah. Jadi jawapan dia C. Okey, semua sisi tu mesti 2 kali ganda kepada panjang setiap sisi sepadan R tu. Okey, dapat jawapan dia. Baik, seterusnya soalan yang ke-10. Masih lagi bab yang sama, bab yang keempat, lukisan berskala. Pada satu pelan yang dilukis dengan skala 1/140, panjang sebuah bilik ialah 7 cm. Panjang sebenar dalam meter bilik itu ialah, okey, skala dengan sebenar. Jadi, yang skala dia 7 cm. Yang sebenarnya, kita nak carilah panjang sebenar. PS, dia ringkas kat sini, panjang sebenar. Nisbah dia, kita buat, okey, 1 ke atas, 140 ni kat sini. Okey, maksudnya skala dengan sebenar, kata nisbah 1, nisbah 140 tukar pada pecahan 1/40. Jadi nak cari orang kata panjang sebenar, PS tu panjang sebenar, 7 cm darab dengan 140, okey, bahagi dengan 1. Jadi kita dapatlah panjang sebenar 7 cm darab 140. Kita dapat 980 cm. Soalan dia nak dalam meter. Dalam meter, jadi kita tukar kepada meter. 1 meter 100 cm. Jadi kalau 980 cm, 9.8 meter. Okay, jadi jawapan dia D. Okay, itu saja soalan 10. Okay, kita sambung kepada soalan seterusnya, soalan 11. Okay, kita akan masuk bab seterusnya lah. Bab yang ke-5, nisbah trigonometri. Dalam raja di bawah,
Okey, besarkan sikit. PQS. Okey, PQS dan QSR ialah segitiga bersudut tegak. Cari nilai cos X. Okey, X kat sini. Okey, jadi kita kena cari dulu berapa panjang PQ ni. Lepas tu baru kita boleh kira cos X. Jadi mula-mula daripada segitiga yang QSR ni, kita kena cari dulu QS tu berapa. Okay, menggunakan teorem Pythagoras. Okey, baik. Kita cari dulu QS tu berapa. QS sama dengan punca kuasa 2. Sekarang ni, hipotenus dia yang ni, QR ni, 15 kuasa 2. Tolak yang RS ni 9 kuasa 2. Okey. Jadi kita dapatkan dulu panjang QS tu berapa. 15 kuasa 2 tolak 9 kuasa 2. Kita punca kuasa 2 kan dia. Okey, yang ni dapat 144. Jadi QS tu kita dapat 12. Okey, 12 cm. Okey, sini QS tu kita tandakan 12. Jadi sekarang ni untuk cos X kita kena tahu sisi bersebelahan dengan X tu, PQ tu. Jadi kita nak cari PQ dulu. PQ sama dengan punca kuasa 2. Hipotenus dia kat sini 13 cm. Jadi 13 kuasa 2. Tolak dengan yang QS kuasa 2 lah. QS tu kita dah dapat dia 12 kuasa 2. Jadi PQ sama dengan berapa punca kuasa 2 ni? 13 kuasa 2 tolak 12 kuasa 2 sama dengan 25 kat sini. Jadi kita punca kuasa 2 kan dia. PQ ni sama dengan 5 cm. Jadi barulah kita boleh kira dia punya cos X. Okey, cos X. Okey. Sama dengan sisi bersebelahan 5 per dengan hipotenus 13. Jadi jawapan dia 5/13. Jadi jawapan dia B lah. Okey, macam itulah cara kira dia. Okey, baik. Soalan yang ke-12. Dalam darjah di bawah JNL. JNL ialah garis lurus. Diberi JN nisbah NL 1 nisbah 2. Cari nilai bagi tangent Y. Okey, jadi kita kena cari dulu yang ni lah. Okey. Yang kata JN lepas tu JL tu lah. JL. Okey. Jadi JN tu berapa? JN kena guna teorem Pythagoras. JN ni dia punya hipotenus kepada segitiga LMN ni lah. Okey, jadi LN tu, NL tu kita guna teorem Pythagoras. NL sama dengan punca kuasa 2. Okey. Okey, LM ni 8 kuasa 2 tambah MN 6 kuasa 2. 8 kuasa 2 tambah 6 kuasa 2 dapat 100. Okey, punca kuasa 2 100. Jadi NL tu sama dengan 10 cm. Jadi NL ni 10 cm. Jadi maklumat yang dia bagi tu JN nisbah NL 1/2. Jadi kalau NL tu 10, JN ni 5 lah. Okey. Okey, ataupun kita nak kira pun boleh. Okey, katakan JN kita nak kira. KNL kita dah dapat dah 10. Nisbah dia 1/2. Kita tukar pada pecahan. Jadi kita boleh kira lah JN tu berapa. JN sama dengan 1/2. 10 pergi belah kanan jadi darab. Okey, itu yang dapat JN sama dengan 5 tu. Okey.
Okey, JN dapat 5. Okey, cari tangent Y. Okey, tangent ni kata setentang, sisi setentang dengan sudut Y dengan sisi bersebelahan dengan Y. Jadi sisi sebelahan kita kena kira juga. Itu JK itu berapa. Jadi kena guna teorem Pythagoras juga. JK sama dengan punca kuasa 2. Hipotenus dia kat sini adalah JL lah. JL tu 15 kuasa 2 tolak dengan yang ni JK itu 12 kuasa 2. Jadi dapatkan dulu JK. (15 kuasa 2 tolak 12 kuasa 2) dapat punca kuasa 2 ni punca kuasa 81. Okey, JK sama dengan 9 cm. Okey. 9 cm. Jadi tangent Y. Okey, tangent Y sama dengan 12 bahagi 9. 12/9. Jadi kita boleh kecilkan tu. Okey, kepada 12 bagi 3, 4. 9 bagi 3, 3. Jadi jawapan dia 4/3 lah. Okey, selesai. Untuk soalan 12. Masuk pada soalan 13. Okey, masih lagi bab yang ini bab yang kelima kan, nisbah trigonometri. Dalam darjah di bawah PTR dan QRS ialah garis lurus diberi sin X 5/13. Sin X maksudnya setentang dengan hipotenus. Okey, jadi berapa dan tangent Y sama dengan 2. Okey, tangent 2. Jadi berapa panjang TR ni? Berapa panjang PTR? Okey, nak dapatkan PTR sin X ni kita dah dapat 5/13. Jadi berapa panjang QR tu? QR ni berapa? Okey, QR dia nisbah dia macam ni. Dia 5/13 tu sin X kan. Jadi QR sin X tu setentang dengan X. QR sisi setentang dengan sudut X tu. QR per PQ sama dengan 5/13. Jadi yang kita nak cari QR. Berapa panjang QR? PQ 26 cm. Okey, sama dengan 5/13 ni. Jadi kita boleh kira QR tu berapa? Okey. 5/13. 26 cm ni pergi belah kanan jadi darab lah. Jadi QR sama dengan 5/13 darab 26 dapatlah 10 cm. Okey, baik. 10 cm kat sini. Okey, sekarang ni berapa panjang PR tu? Okey. Kita conteng dia setiap tempat yang ada ni. Okey, PR tu. Guna teorem Pythagoras juga lah. Okey, PR sama dengan punca kuasa 2. 26 kuasa 2 tolak 10 kuasa 2. Okey, 26 kuasa 2 tolak 10 kuasa 2. PR sama dengan berapa kuasa 2 kali tu? 26 kuasa 2 tolak 10 kuasa 2. 576. PR dapat 24 cm. PR
24 kat sini dia ada dua bahagian sama panjang. Jadi kalau 24 bagi 2 lah, sini 12, sini pun 12. PT 12, TR pun 12. Jadi satu lagi maklumat, tangent Y sama dengan 2 tangent sisi setentang iaitu TR bagi dengan sisi sebelahan RS sama dengan 2. Okey. Jadi kita dapat cari RS tu lah. Jadi kat sini TR tu 12 dengan RS kita nak cari. Dia kata sama dengan 2 tangent tu. Jadi RS, nak cari RS 12 bagi 2. Jadi RS tu 6. Jadi berapa panjang QRS? Jadi 10 tambah 6. 16 lah. Okey, macam itulah cara kira dia. Okey, baik. Soalan 14. Okey, masih lagi bab yang sama. Dalam rajah di bawah ABDE adalah segi empat tepat, ABC dan EC ialah garis lurus. Diberi tangent sudut BDC. Sudut BDC ialah 1, 4. Maka sin theta ialah BDC. Okay, sekarang ni BDC kat sini sudut dia. Jadi kalau tangent sisi setentang dia tu BC kan, BC 2 cm. Jadi BC dengan BD kan, okey, sama dengan 1/4 dia punya tangent tu. BC 2 cm dah ada dalam gambar rajah. BD kita cari. Okey, kita cari panjang BD. Okey, berapa panjang BD? Sama dengan 2 cm darab dengan 4 bahagi dengan 1. Jadi panjang BD 2 cm darab 4 jadi 8 cm. Okey, bagi 1 8 cm lah. Jadi 8 cm. Dia samalah kat sini, kiri dan kanan ni. Ini sama 4. Okey. Maka sin theta sama dengan sin kata sisi setentang dengan theta tu adalah EA. AE ni 8. Jadi hipotenus EC ataupun CE. CE kita kena carilah dulu. Okey. CE sama dengan punca kuasa 2. Okey. 8 tambah dengan 4 tambah 2 tu 6. 8 kuasa 2 tambah 6 kuasa 2 lah. Okay, CE sama dengan ataupun EC boleh lah. 8 kuasa 2 tambah 6 kuasa 2 sama dengan 100. Jadi CE itu sama dengan 10 cm. Okay, 10 cm kat sini. Sin theta. Okay. Sisi bersebelah yang setentang dengan theta adalah 8 dengan hipotenus 10. Jadi 8 per 10 kecilkan jadi 8 bagi 2, 4. 10 bagi 2, 5. Dapat jawapan dia 4/5. C lah. Okay, selesai soalan 14. Soalan yang ke-15, kita masuk kepada bab seterusnya. Bab yang ke-6, sudut dan tangent bagi bulatan. Okay, rajah di bawah menunjukkan sebuah bulatan berpusat O. Cari nilai X. Okey, konsep yang digunakan. Okey, kita tengok gambar rajah ni. Okey, sudut dekat O ni yang dekat sini ni, cuba tanda dekat sini. Yang sini bukan yang dekat X tu. Yang dekat bawah ni adalah 2 kali ganda kepada sudut dekat P tu. Okey, jadi kat sini kita tandakan sudut QOS tu. Okey, sudut QOS adalah 2 kali ganda sudut QPS. QPS tu yang dekat P tu. Okey, jadi sudut dekat QOS tu
sama dengan 2 darab, okey, sudut QPS tu 65 darjah. Jadi sudut QOS ni sama dengan 2 darab 65, 130 darjah. Jadi kalau sudut satu bulatan, satu putaran penuh 360 darjah, jadi kita boleh kira sudut X tu. Okey, X sama dengan 360 darjah tolak dengan okey 130 darjah tu. Yang sudut QOS tu. Okey. Jadi 360 darjah tolak 130 darjah dapat sudut X tu 230 darjah. Okey, jadi dapat jawapan dia C. Okey, macam tu je cara dia. Okey, baik. Seterusnya soalan 16, masih lagi bab yang sama. Darjah di bawah menunjukkan sebuah bulatan berpusat O. Cari nilai X. Okey, sekarang ni X ni adalah lilitan. Okey, sudut dia kat sini kalau tengok sudut tepat dia tu 90 darjah. Yang ni sudut center dia 30 darjah 4 cm. Jadi kat sini kita boleh buat macam nisbah atau perkandaran lah. Okey, kalau 30 darjah dapat 4 cm. Okey. Lengkuk dia. Jadi untuk 90 darjah, jadi kita buat macam ni. 30 darjah per dengan 90 darjah. Yang ni pun per dengan X. Jadi kita boleh cari nilai X tu. Berapa dia punya lengkuk tu. Jadi nak cari nilai X sama dengan okay, 90 darjah darab dengan 4 cm. Okay, bahagi dengan 30 darjah. Ini dapat nilai X tu. Okay, jadi kat sini kita tengok. Bila kita darab dan bahagi ni, yang ni darjah ni dengan darjah dia boleh cancel out. Macam itulah. Okay, 90 darab 4 bahagi 30. Jadi dapat 12. Unit dia cm. Yang tinggal tu 12 cm. Jawapan dia D lah. Okay, selesai. Okay. Kita pergi kepada soalan 17. Okay, dalam darjah di bawah diameter PQ. Okay, ini diameter. Dipanjangkan pada titik T, panjang pada titik T dan RT ialah tangent bagi bulatan itu. Okey, baik. Cari nilai X. Okey, tangent. Kat sini cara dia kita boleh buat macam ni. Okey, katakan kita lukis satu lagi dekat bawah ni. Dan sini pun tangent juga. Macam itulah. Jadi dia akan pecah kepada macam ni. Atas X, ni pun X juga. Okey. Dan sini kita tandakan satu lagi titik yang dinamakan O kat sini. Titik pusat bulatan. Dan kita buat garisan yang melalui titik ni. Sini. Titik kat sini sama dengan dia setentang lah, sama saiz dengan ni. Okey, baik. Jadi sudut yang kat sini, okay, kita tanda warna lain lah. Warna hijau lah. Okay, sudut yang kat sini ni, yang kita dah lukis tadi ni, adalah 2 kali ganda kepada sudut dekat P ni. Jadi sudut dekat RO, P, Q, R. Sini kita tandakan sebagai S lah. S. Okey, baik. Sudut POS. Senang cerita. POS adalah 2 kali ganda kepada sudut RPS. RPS tu. Jadi sudut dekat POS ni 2 darab RPS tu. Sini kalau atas 35, bawah ni pun 35 juga. Jadi 35 jadi 70 darjah 2. Jadi sudut POS tu 2 kali ganda. Jadi kat situ 140 darjah. Okay, sudut POS tu 140 darjah. Jadi
Kat sini dah dapat sudut POS tu 140 darjah. Jadi konsep yang digunakan sekarang ni kata setentang bertentangan. Maksudnya sudut ROS, POS lah. Okey, ROS ni. Okey, bukan POS ROS. ROS. Okey, ni RPS. Okey, ROS ni 140 darjah setentang dengan sudut dekat RPS. Okey. Jadi macam ni. Sudut ROS tambah dengan sudut RTS. Okey, sudut RTS. Kat sini. Okey. Dia setentang. Jadi hasil tambah sudut yang bertentangan tu 180 darjah. Jadi sudut ROS kita dah dapat di 140 darjah. Sudut RTS tu akan ada 2x kat sini. Jadi tambah 2x sama dengan 180 darjah. Jadi nak dapatkan nilai x 180 darjah tolak dengan 140 darjah. Jadi 40 darjah kat sini. 2x tu. Jadi nak dapatkan x 40 bahagi 2 dapat 20 darjah. Jadi jawapan dia A. Itulah konsep yang kita gunakan dan jalan pengiraan dia. Okey. Selesai untuk soalan 17. Soalan 18. Masih lagi bab yang sama, sudut dan tangent bagi bulatan. Cari nilai x. Okey. Konsep yang digunakan. Okey, untuk yang ni kita panggil sisi 4 kitaran dalam bulatan. Okey, yang sini sudut peluaran dia 88 darjah. Okey, konsep yang digunakan sudut peluaran ni sama dengan sudut pedalaman yang bertentangan yang sepadan. Jadi sudut yang bertentangan yang sepadan kat sini. Okey, kat sini. Tambah dekat luar ni, x tambah ni. Jadi bukan x saja, tambah yang kat luar. Jadi yang kat luar kat sini ni, kalau kita tengok kat sini 130 darjah. Sisi PQ sama dengan sisi QR. Jadi sudut dekat kiri dan kanan tu sama saiz. Kalau kat sini 30 darjah, kiri dan kanan berapa? Okey, jumlah sudut tu 180 darjah tolak 130 bahagi dengan 2. Jadi dekat sini 25 darjah. Dan sebelah sini pun 25 darjah juga. Okey. Jadi kat sini kita tengok sudut X tambah dengan sudut 25 darjah sama dengan sudut peluaran tu. Yang 88 darjah. Itu konsep dia. Maksudnya sudut peluaran ni sama dengan sudut pedalaman X sama 25 darjah ni yang setentang, yang sepadan. Jadi sudut X tu sama dengan 88 darjah tolak 25 darjah. Jadi kita dapatlah sudut X tu. 88 tolak 25 darjah. Jadi dapat 63 darjah. Okey. Selesailah kat situ. Jadi dapat jawapan dia C. Seterusnya soalan 19. Darjah di bawah menunjukkan sebuah bulatan berpusat O. Cari nilai X. Okey, baik. Sekarang ni dekat sini dekat pusat bulatan. Yang ni dekat Q ni kalau hasil tambah dia ni 90 darjah sudut tegak kat sini. Kalau sini 50. Okey. Dia OQ ni pula dia punya jejari pula lalu dekat O kat sini. Okey, jadi kat sini adalah 40. Sini 40. Sini yang melalui diameter bulatan. Okey, baik, kita tengok konsep dia tu yang melalui diameter bulatan. Okey, sudut tegak dia tu.
Okey, baik. Sudut 90 darjah. Okey, sini 90 darjah lah, betul ya. Sini 50. Jadi X tu berapa? X tu berapa? Jadi kalau sini 50, sini 40 lah kat sini. 40. Jadi sudut dekat sini. Dekat pusat bulatan. Jadi sudut dekat kiri dan kanan ni, kat sini dengan sini akan jadi sama lah. Okey, 40 darjah. X pun 40 darjah juga lah. Sini 100, 100 jadi 80. 80 X ni 40, 100, 180, 80, 100, 30, ni 50. Betul lah tu. Okey. Yang ni 100. Dan ni 80. Okay, jadi kalau kita buat anggaran macam ni, kalau kata konsep dia, kalau satu sudut ni dekat pusat bulatan, maksudnya kiri dan kanan tu, segitiga dalam ni adalah sama. Sudut dia kiri dan kanan lah. Kalau sini 40, X tu 40 juga lah. Sini 80, dia satu garis lurus 180. Kalau sini 100, ni 80. Ni 80, ni 50. Jadi 180 tolak 80, 100, 100 tolak 50, 50 kat sini. Jadi kalau sini hasil tambah dia 90. Kalau sini 50, X tu 40 lah. Dia macam tu lah cara dia. Jadi X tu sama dengan 90 darjah tolak dengan 50 darjah. Itu je lah yang kita boleh tulis. Yang lain tu dia konsep. Okay, jadi jawapan dia 40 darjah. X tu 40 darjah. Okay, selesai nombor 19. Okay, soalan terakhir untuk sesi ulang kaji terancang kita pada hari ini. Okay, rajah di bawah menunjukkan sebuah sisi 4 kitaran PQRS KPQL dan QRM ialah garis lurus. Cari nilai X tambah Y. Okey, baik. Kat sini kita tengok yang sudut luar ni 110. Jadi dalam dia berapa? 70 darjah. Sebab hasil tambah satu garis lurus tu 180 darjah. Okey. Jadi S ni 115. Jadi setentang dengan sudut kat sini. Jadi setentang 180. Tolak 115. Kat sini 65 darjah. Jadi kita boleh kira nilai X tu. Nilai X, sudut X tu sama dengan 180 darjah tolak 65 darjah. Okey, sudut X tu sama dengan 115 darjah. Okey, Y pula. Okey, setentang dengan sudut yang 70 darjah ni dekat P ni. Okey. Jadi Y tambah 70 darjah sama dengan 180 darjah. Okey, itu konsep yang kita gunakan. Bila dua sudut bertentangan dalam satu bulatan, ini sisi 4 kitaran. Ini sisi, sudut bertentangan tu hasil tambah dia 180 darjah. Jadi Y sama dengan 180 darjah tolak 70 darjah. Okey, jadi Y sama dengan 110 darjah. Okey. Jadi soalan dia X tambah Y. Sudut X tambah sudut Y. Sudut X 115 darjah. Tambah sudut Y itu 110 darjah. Jadi kita dapatlah jawapannya. Okey. 225 darjah. Ini jawapan dia B. Okey. Selesai. Jadi
dengan perbincangan 20 soalan yang berkaitan, kata contoh-contoh soalan yang berkaitan dengan topik ataupun bab yang akan diuji dalam ujian pertengahan tahun 2021 ini. Diharap pada pelajar lebih dapat mengulang kaji balik dengan dengan lebih baik berkaitan dengan bab-bab yang akan diuji dalam ujian nanti. Okay, dapat pelajar lebih tahu, lebih faham dan lebih menguasai serta mahirlah untuk mengira dan mendapatkan jawapan yang tepat untuk setiap soalan berkaitan dengan bab yang akan diuji. Okay, semoga bermanfaat kepada para pelajar dan juga kepada para penonton, sama ada guru ke pelajar ke yang menonton video ini, semoga dapat bermanfaat. Okay. Itu saja daripada saya, Cikgu Muzaffar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Terima kasih.